اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wayassir lana umurana, permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina, bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman daripada kitab suci Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kepadamu kami meminta ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah, rezeki yang luas lagi bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da', dan penyembuhan daripada segala jenis penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, kita bertemu pada siri yang ke-73 daripada perkongsian buku Kembara Mahsyar. Kembara Mahsyar adalah berkenaan tentang apa yang manusia bakal lalui. Manusia telah melalui pelbagai situasi, bermula daripada alam roh, kemudian berada di alam rahim ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan kita buat masa ini di dunia, dan kemudiannya kita akan menempuh banyak lagi alam-alam yang lain. Sebab itu kadangkala bila kita nampak berlakunya kematian, dan kematian adalah pasti, janji hidup adalah mati. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Ahlan-ahlan Munirah Mansur, Awan Biru, Mikaela, Siti Mizi, Hilmi Saliman, Umiyat, ahlan-ahlan kepada yang lain, terima kasih banyak-banyak. Kepada yang bersama Yaya Lia, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wani Syazwani Iraq. Maka bila kita sebut tentang kematian, bila kita nampak kematian, dan kematian adalah keadaan yang tidak ada sesiapa pun nafikan, sebab semua orang nampak berlakunya kematian di hadapan mata setiap hari, setiap waktu. Namun persoalannya adakah kematian itu pengakhiran sebenar dalam kehidupan manusia? Adakah kita ni bila mati maka dah selesai? Maka dalam Islam, Al-Quran, hadis mengajarkan kepada kita bahawa sebenarnya kematian adalah pintu untuk alam-alam lain yang bakal manusia lalui. Maka manusia, iaitu setiap daripada kita, akan melalui alam-alam yang pelbagai. Kita akan melalui alam barzah, kemudian akan berlakunya hari kiamat, yang mana berakhirnya segala perkara yang berada di dunia. Kemudian akan dibangkitkan semula semua makhluk dan manusia, dihimpunkan di padang mahsyar, dan juga kemudian adanya syafaat, adanya hisab perhitungan, adanya penyerahan buku catatan amalan, mizan ditimbang amalan manusia, telaga Kausar, titian sirat, dan kemudian barulah syurga ataupun neraka. Harapnya setiap daripada kita akan dikembalikan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Haris daripada Singapura, ahlan-ahlan. Anak Kedah, Kelantan, ahlan-ahlan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pertemukan kita di dunia, Allah pertemukan kita kelak di syurga insya-Allah. Kita dah tiba pada tajuk kehidupan semula. Daripada buku Kembara Mahsyar, kita dah masuk pada buku yang kedua. Buku ini mempunyai 2 jilid,
maka kita dah tiba pada tajuk kehidupan semula. Maka penulis buku rahimahullahu ta'ala menukilkan daripada penulisan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahimahullah. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi rahimahullahu ta'ala. Yang mana dalam catatan tafsir kita akan banyak bertemu dengan pandangan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Maka Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, manusia berkenaan tentang bagaimana Allah menghidupkan semula. Allah menghidupkan semula. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan gelap gelita. Gelap. Mahsyar. Apabila manusia dibangkitkan daripada kubur, gelap. Sebab itu apabila kita baca surah Al-Hadid, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Orang-orang munafik akan meminta tolong kepada orang-orang yang beriman. Bantu kami, tunggu kami, supaya kami pun beroleh manfaat daripada cahaya yang kamu ada. Maka manusia dibangkitkan dalam keadaan gelap, gelap gelita. Kebangkitan dalam keadaan gelap. Dan tidak ada sebarang cahaya kecuali cahaya yang Allah berikan kepada orang yang mempunyai amalan yang soleh, amalan yang baik. Maka orang-orang yang mana amalan mereka tertolak seperti golongan munafik, mereka tidak akan ada cahaya. Begitu juga apabila kita baca daripada surah At-Tahrim, yang mana Allah berfirman, Rabbana atmim lana nurana. Kita minta agar Allah sempurnakan cahaya kita. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahawa manusia bila dibangkitkan, keadaan ketika itu adalah gelap gelita. Tidak ada sebarang cahaya. Maka manusia akan mempunyai cahaya melalui amalan mereka, melalui kebaikan yang mereka lakukan. Maka berkata Ka'ab Al-Qurazi, langit akan dilipat. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Maka langit akan dilipat. Bintang hancur bertaburan. Ini semua kita dah belajar daripada ayat Al-Quran. Wa idzal kawakibun tusirat. Mana bintang akan gugur berjatuhan bila berlakunya kiamat. Maka tidak ada bintang. Matahari dan bulan hilang lenyap. Yang ini pun kita dah belajar idzal syamsu kuwirat. Yang mana apabila matahari telah hilang cahaya, maka bila dibangkitkan semula, tidak ada matahari yang biasa ada pada dunia, tidak ada bintang yang bertebaran, dalam keadaan langit pun ketika itu tidaklah dalam keadaan yang kita nampak sewaktu kita hidup di dunia ini. Maka akan menyuruh seorang penyeru. Ini adalah penjelasan kepada ayat yang kita baca nanti. Kemudian manusia akan mengikuti suara yang didengar pada hari itu. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia langsung tak nampak apa-apa, gelap, kecuali orang yang ada cahaya. Maka manusia akan mengikut suara yang menyeru, yang memanggil. Itulah maksud firman Allah di dalam surah Taha ayat yang ke-108. Mana Quran? Mana Quran jap? Dalam kereta ke? Maka dalam surah Taha pada ayat 108, firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu manusia akan menuruti seruan panggilan yang menyeru mereka dan dengan tidak dapat melencong daripada menurutinya. Maka dalam keadaan gelap gelita, manusia kena teruskan perjalanan. Manusia perlu berada di mahsyar, tempat penghimpunan. Maka akan ada suara yang memanggil. Dan manusia akan menuruti semata-mata suara tersebut. Illa, kecuali golongan yang Allah berikan kepada mereka cahaya. Mudah-mudahan Rabbana atmim lana nurana, Allah ajar kepada kita di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, kita minta agar Allah kurniakan kepada kita cahaya. Bayangkan kalaulah tidak ada cahaya, jumlah manusia yang ramai dan manusia kena teruskan perjalanan, tak boleh melarikan diri, tak boleh untuk mengabaikan seruan suara tersebut, kerana manusia nak dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas, yang besar. Itulah berlakunya mahsyar.
Jom kita lihat surah Taha pada juz yang ke-16. Juz yang ke-16 pada muka surat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muka surat yang ke-319. Muka surat yang ke-319. Surah Taha adalah surah yang ke-20 pada ayat yang ke-108. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah." Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kebangkitan itu manusia akan mengikuti panggilan penyeru. Maksudnya akan ada yang menyeru. Kata para ulama tafsir, itulah malaikat. Tanpa membuat sebarang bantahan. La iwajalah. Dia tak boleh nak menolak. Dia tak boleh nak kata, kenapa nak ikut? Abaikan je. Tak nak berjalan dalam gelap ni nak protes. La iwajalah firman Allah. Tak boleh nak membantah. Tak boleh nak melarikan diri. Tak boleh nak melencong daripada menurutinya. La iwajalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan semua suara makhluk tunduk merendahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisikan-bisikan. Fala tasma'u illa hamsa. Yang manusia dengar adalah suara bunyi yang perlahan. Tak ada siapa yang berani bantah. Tak ada siapa yang berani cakap apa-apa. Tak ada siapa yang ketika itu berani nak mempertikaikan, kenapa kami nak ikut dalam gelap, bagi kami cahaya. Tidak ada. Fala tasma'u illa hamsa. Yang kita akan dengar adalah suara yang amat perlahan. Hanya suara bisikan semata-mata. Maka ini adalah keadaan ketika manusia dihidupkan semula. Gelap gelita. Dan perlu untuk mengikuti suara yang mengajak semua manusia untuk berkumpul di mahsyar. Diriwayatkan muka surat yang ke-27 daripada buku Kembara Mahsyar, daripada Laqid bin Amir, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, kemudian Allah memerintahkan langit agar menurunkan hujan daripada bawah arasy. Demi Tuhanmu, tiada satu makhluk pun yang pernah hidup di dunia ini, kemudian dia mati terbunuh atau mati dengan keadaan sepatutnya, lalu dikebumikan, melainkan kuburnya akan terbelah, dan yang pertama sekali diciptakan kembali oleh Allah adalah kepala manusia. Maka riwayat ini menunjukkan bahawa apabila berlakunya kebangkitan, perkara pertama yang Allah ciptakan semula adalah bahagian kepala manusia. Maka kita lihat di dalam surah Yasin, maka orang-orang yang bangkit daripada kubur, mereka akan bangkit dalam keadaan sebenarnya mereka tak nak dibangkitkan semula. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, ada juz yang ke-23 pada ayat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Yasin. Pada ayat yang ke-51 dan 52, firman Allah, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surah 36 ayat 51. Maka apabila ditiupkan sangkakala, maka seketika itu juga manusia akan keluar daripada kubur mereka dalam keadaan bersedia untuk menuju kepada Tuhan mereka. Akan ada orang yang mana tak nak bertemu dengan Allah kerana mereka takut dengan amalan, dengan persediaan mereka yang mereka tidak buat. Maka ayat 52, firman Allah, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Maka dalam keadaan takut, marah, mereka akan berkata, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur kami? Maka akan dikatakan kepada manusia, hadza ma wa'adar rahman. Inilah apa yang Allah telah janjikan. Itulah hari kebangkitan. Maka dalam riwayat Laqid bin Amir, setiap yang telah mati maka akan dihidupkan semula
dalam keadaan mereka perlu untuk menghadap Allah, dan anggota pertama yang akan diciptakan semula adalah kepala manusia dan barulah tubuh badan yang lain. Kata penulis, semua yang mati akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika dia mati. Setiap yang mati akan dibangkitkan menurut keadaan sewaktu dia mati. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika mana mati. Lalu sebab itu kita mendengar ini adalah kata-kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu akan mati bagaimana dia hidup. Kama ta'ishun tamutun. Kalaulah kita hidup dalam keadaan baik, maka insya-Allah kematian kita adalah baik. Dan bila kematian kita baik, Allah hidupkan semula kita pun dalam keadaan yang baik. Sebaliknya, seseorang bila hidupnya tidak baik, dia tidak melakukan perintah Allah, maka matinya pun adalah dalam keadaan yang tidak baik. Dan bila seseorang itu matinya dalam keadaan tidak baik, maka dia pun akan dihidupkan semula dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan dia tak bersedia, dalam keadaan takut untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Para ulama berkata, pada hari kiamat, setiap hamba akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mempunyai seluruh anggota badan yang dimilikinya ketika dia dilahirkan. Macam mana manusia itu dilahirkan, begitulah Allah akan bangkitkan semula ketika perkumpulan untuk manusia berada di padang mahsyar. Oleh yang demikian, sesiapa yang hilang salah satu anggota badannya, maka akan dikembalikan semula pada hari kiamat. Termasuklah khitan, termasuklah dalam keadaan manusia tersebut sama ada dia bersunat ataupun tidak. Lalu siapakah orang yang mula-mula sekali akan dibangkitkan? Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menerangkan bahawa baginda adalah orang yang mula-mula akan dibangkitkan semula. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, aku adalah pemimpin anak Adam, ana sayyidu waldi bani Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Sabda Nabi lagi dalam hadis riwayat Muslim ini, aku adalah orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur. Maka hadis ini jelas, manusia yang pertama Allah akan bangkitkan semula adalah baginda Nabi SAW. Sabda Nabi lagi, aku adalah orang yang pertama yang akan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan aku adalah orang yang mula-mula diterima syafaatnya. Masya Allah. Maka kita nampak dalam Al-Quran bahawa yang boleh memberi syafaat adalah orang yang Allah izinkan. Dan antara orang yang Allah izinkan mula-mula untuk memberi syafaat adalah baginda Nabi SAW. Maka antara amalan yang menjadikan seseorang itu wajib mendapat syafaat Nabi, bila kita baca dalam hadis, apakah dia? Orang yang menjawab azan dan membaca doa selepas daripada azan. Maka kita baca dalam hadis, orang yang istiqamah membaca doa selepas daripada azan, wajabat lahu syafaati. Sabda Nabi SAW, akan wajib untuk orang tersebut syafaatku. Dan ini kadang-kala banyak yang lupa nak buat. Banyak lupa nak buat. Maka lupa nak menjawab azan. Lupa nak mendoakan Nabi SAW dalam doa selepas daripada azan. Walhal, keadaan yang antara keadaan selain daripada selawat, selain daripada amalan-amalan yang lain, maka antara yang mudah yang setiap daripada kita boleh buat untuk wajib mendapat syafaat Nabi. So Nabi SAW bersabda, orang yang istiqamah berdoa selepas daripada azan, menjawab azan, wajabat lahu syafaati. Dia pasti akan mendapat syafaat Nabi SAW. Dan pada hari kiamat, tidak ada yang boleh memberi syafaat kecuali orang yang Allah izinkan. Dan antara orang dalam hadis riwayat Muslim ini, yang Nabi bersabda yang Allah izinkan untuk memberi syafaat dan syafaatnya diterima adalah baginda Nabi SAW.
Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan. Maka kita kena amalkanlah doa selepas azan. Bila dengar azan, jawab azan, dan jangan lupa untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa selepas azan. Kan kita mendoakan Nabi. Kita minta kepada Allah untuk berikan kepada Nabi wasilah, kedudukan yang maqamam mahmud, kedudukan yang tinggi lagi terpuji. Kita doakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi dalam hadis, barang siapa yang istiqamah doa selepas azan, wajib untuknya syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah berkenaan tentang kehidupan semula. Daripada tajuk tadi yang kita belajar adalah yang pertama, bagaimana gelap dan tidak bercahayanya sewaktu manusia dibangkitkan. Maka pentingnya untuk mempunyai iman dan amal yang Allah terima, amalan yang Allah terima. Kemudian kita belajar juga sebentar tadi, dalam keadaan gelap tersebut, manusia hanya akan berpandukan kepada suara malaikat yang mengajak manusia untuk berkumpul dan berhimpun di mahsyar, di sebuah tempat yang luas, di mana kita akan baca sebentar nanti insya-Allah. Kemudian kita belajar juga daripada riwayat Laqit bin Amir bahawa daripada anggota tubuh badan manusia yang mula-mula Allah jadikan semula adalah kepala manusia. Kita juga telah belajar bahawa pentingnya untuk kita menjalani kehidupan yang baik. Kerana manusia itu hanya akan mati berdasarkan bagaimana dia hidup. Dan manusia akan dibangkitkan semula berdasarkan keadaan sewaktu dia mati. Dan inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kama ta'ishun tamutun. Kehidupan kamu akan menentukan kematian kamu. Dan wa kama tamutun tub'atsun. Dan kematian, bagaimana kematian kamu akan menentukan keadaan kamu dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah belajar bahawa Nabi SAW adalah orang yang mula-mula akan dibangkitkan dan orang yang mula-mula diterima syafaat baginda Nabi SAW. Dan kemudian kita telah belajar antara amalan yang boleh seseorang itu wajib dan mesti mendapat syafaat Nabi adalah amalan ketika mendengar azan dan doa selepas daripada azan. Kita dah nak mula masuk berkenaan tentang mahsyar. Barulah kembali kepada tajuk buku ini, iaitu mahsyar. Selepas daripada manusia dibangkitkan, maka manusia akan dihimpunkan di mahsyar. Maka disebutkan di sini sebagai satu perhimpunan yang agung. Disebutkan sebagai satu perhimpunan yang agung. Maka dibawakan tajuk permulaan ini. Maka mahsyar sebenarnya adalah sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang. Daripada bayangkan satu persatu alam kita bertukar. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan banyak lagi situasi dan keadaan yang lain. Dan akhirnya kita nak sampai kepada mahsyar, sebuah perhimpunan yang agung di mana manusia akan diberitahu adakah dia layak untuk kembali semula ke syurga, tempat nenek moyangnya Adam dan Hawa, ataupun dia perlu ke neraka, sama ada untuk tempoh yang sekejap kerana dosa yang dia tidak bertaubat daripadanya, ataupun dia perlu kekal selama-lamanya ke dalam neraka disebabkan syirik dan disebabkan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah berkenaan tentang tajuk perjalanan yang panjang ini kita akan sambung pada siri yang lain insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi nanti insya-Allah.